Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita, masih lagi bab 5, nisbah trigo. Pada pelajaran yang lepas, pada minggu lepas awak dah pun menggunakan rumus-rumus bagi sin, rumus bagi cos dan rumus bagi tangent. Ada 3 rumus tu yang awak kena ingat. Okey, kita cuba ulang semula apakah rumus bagi sin. Ada 2 orang aja kat sini. Siapa ingat apakah rumus bagi sin? Sin sama dengan? Setentangan hipotenus. Yes, setentang per hipotenus. Jangan setentang hipotenus je. Setentang per hipotenus. Okey, apa cos? Apa rumus bagi Panjang cos? sisi bersebelahan per hipotenus. Okey, kalau rasa panjang sangat, panjang sisi tu boleh saja sebelah per hipotenus. Sebelah per hipotenus. Okey, dan akhir sekali tan. Sisi bertentangan per sisi bersebelahan. Okey, betul. Sisi bertentangan atau per sebelahan ataupun setentang per sebelah. Boleh juga macam tu. Tapi awak kena ingatlah, kita kena ambil panjang sisi dia. Panjang sisi. Okey, selain 3 tu, selain 3 rumus yang awak belajar tu, ada satu lagi rumus. Tapi rumus tu pun sebenarnya diterbitkan daripada 3 rumus ni lah. Diterbitkan daripada 3 rumus yang ada tu. Iaitu rumus yang ini. Tan, yang warna merah ni. Warna merah ni, saya dah tuliskan warna merah ni. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Theta ni hanya untuk simbol untuk sudut saja. Ni simbol sudut. Sebab memang dia akan tulis tan, apa-apalah, sin ke, tan ke, cos ke, dia mesti lepas tu ada apa sudut. Ni jadi sudut yang ini ialah okey ramai. Okey, sudut yang ini ialah simbol saja simbol. Okey, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Okey. Ada satu lagi yang diterbitkan daripada 3 rumus yang awak dah belajar tu, jadi diterbitkan satu lagi rumus ini. Satu lagi rumus yang ini tu tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Okey, kita tinggalkan dulu rumus yang ini sebab soalan nombor 1 ni belum lagi menggunakan rumus yang inilah warna merah ni. Okey, nombor 1 ni masih lagi menggunakan rumus 3 rumus yang awak dah belajar tu. Okey, rumus sin, rumus cos, rumus tan. Okey, jadi kita tengok dulu macam mana caranya. Okey, soalan nombor 1 ni agak mudah, memang sangat mudah sebenarnya. Awak dah pun pernah buat, dah pernah buat. Jadi tak ada masalah. Okey, hitung nilai sin theta, cos theta dan tan theta bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Theta ni apa benda? Theta ni sebenarnya memang simbol, dia memang simbol untuk sudut sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia tak gunakan pun, digunakan X ke Y ke macam tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi theta ni adalah untuk menunjukkan simbol bagi sudut. Tak ada masalah pun, tu simbol saja. Jangan awak rasa apa benda lah benda ni, tak ada apa-apa pun. Itu adalah simbol untuk sudut saja. Sebab dia tak bagi nilai pun sudut ni, jadi dia bagi simbol saja. Okey, jadi untuk buat soalan macam ni, yang pertama sekali memang awak kena tentukan dulu sudutnya di mana. Okey, jadi kalau soalan nombor 1 ni memang dia dah letakkan dah sudut-sudut dia. Daripada A sampailah D. Sampai E ni, memang dia dah letakkan dah sudut-sudut di mana. Jadi awak dah tahu dah kedudukan sudut. Okey, kemudian awak tentukanlah dulu yang mana sisi setentang. Okey, yang mana sisi sebelah. Yang mana sisi hipotenus. Okey, jadi cikgu dah buatkan ni. Okey, buatlah macam ni. Labelkan. Okey, labelkan lebih mudah. Nanti awak nak buat terus boleh gunakan. Okey, jadi sekarang dia nak suruh awak hitungkan ketiga-tiga nilai ni. Dia nak sin pun ada, cos pun ada, tan pun ada. So maksudnya kalau kita mula-mula kita kira sin dululah. Okey, kalau sin kena ingat semula rumusnya ialah setentang setentang per hipotenus. Setentang per hipotenus. So maksudnya dah boleh mana ni? Dah boleh terus buat. Okey. Okey, tengok ni. Senang saja. Yang ni ulang banyak kali je.
Ulang-ulang saja. Okey, jadi 15/39. Terus ambil nilai dia. Awak dah tahu dah setentang per hipotenus 15/39. Lepas tu mesti permudahkan. Okey, mesti permudahkan. Kalau boleh permudahkan, permudahkan. Kalau tak boleh, itu sajalah. Ataupun kalau bila awak kalau awak perkan tu tiba-tiba dapat perpuluhan, terpaksalah apa? Boleh juga tulis dalam jawapan perpuluhan. Tapi kalau dapat jawapan pecahan, lebih baik pecahan saja. Okey, ni kalau tak boleh dipermudahkan, katakanlah tak boleh dipermudahkan. Jadi tinggalkan saja jawapan macam tu sajalah dalam bentuk pecahan. Okey, tapi yang ni boleh permudah. Okey, kita dah siapkan sin. Okey, kita tengok pula macam mana. Okey, macam mana pula jawapan untuk cos? Okey, cos Cos pun awak dah tahu dah. Cos pun awak dah tahu. Cos pun awak dah tahu dah rumusnya, iaitu sebelah per hipotenus Sebelah per hipotenus. Tu sebab pentingnya kalau kita label ni. Bila label kita dah senang dah nak cari mana satu yang sebelah, mana satu hipotenus kan. Okey, jadi 36/39. Permudahkan dapat 12/13. Okey, dan satu lagi tan. Okey, tan Tan ialah apa dia? Tan ialah setentang per sebelah. Setentang per sebelah ialah 15/36. Terus saja letakkan jawapan. Lepas tu awak permudahkan. 5/12. Okey, mudah saja sebenarnya. Tak ada pun apa-apa yang susah. Okey. ABC kalau awak perhatikan, ketiga-tiga sisi ni memang dah ada nilai. Memang dah ada nilai. Jadi mudah. Memang awak boleh terus buat. Okey, untuk ABC. Okey, untuk nombor 1 ABC ni. Tapi bila sampai yang D ni, okey, soalan D ni, awak tengok ada satu sisinya yang tak ada nilai pula. Okey, yang ini awak memang pertama sekali memang kena cari dulu apa sisi kat sini. Apa nilai sisi kat sini. Sebab apa? Sebab yang ini memang ketiga-tiga nilai awak nak kena cari kan. Nilai sin kena cari, nilai cos kena cari, nilai tan kena cari. Jadi memang kena ada. Kalau hanya dua ni saja, awak hanya boleh dapat apa je? Sebab kalau surut kat sini, so setentang kat sini. Ini hipotenus. So setentang per hipotenus cuma awak dapat sin saja. Cos dengan tan tak boleh dapat sebab tak ada yang kat sini. Jadi cari dulu apa panjang kat sini. Ingat lagi tak nak cari panjang ni kat sini macam mana? Macam mana nak cari satu lagi sisi segitiga bersudut tegak ni? Siapa ingat? Kita guna apa? Theorem Pythagoras. Yes, teorem Pythagoras. Hari tu kita dah bincangkan pun macam mana nak gunakan teorem Pythagoras. Okey? Yang dalam teorem Pythagoras awak cuma kena tahu yang mana sisi hipotenus. Tu je. Dalam teorem Pythagoras hanya ada nama sisi hipotenus. Okey, ada satu saja sisi hipotenus, iaitu yang berdepan dengan 90 darjah dan dia yang paling panjang. Dan dua lagi sisi ni namanya ialah bukan hipotenus. Dalam hipotenus kalau dalam trigo memang ada 3 nama. Hipotenus, setentang dengan sebelah. Tapi kalau dalam teorem hanya ada nama hipotenus saja. Yang dua lagi ni namanya bukan hipotenus. Okey, yang ini sisi yang ini bermaksud ini bukan hipotenus. So bukan hipotenus, jadi awak kena gunakan rumus tolak. Tolak cikgu tunjukkanlah dulu yang ini, nanti awak boleh buat yang lain Okey, nampak cikgu dah tunjukkan. Okey, ni X ni cikgu namakan saja namakan apa? Namakan sisi ni X. Okey, sisi ni X. Tapi tak sebab apa kalau tak namakan nanti susah pula awak nak buat, tapi tak namakan pun tak apa juga tak ada masalah. Nanti dapat 24 ni tulis kat sini 24. Okey, tulis kat sini 24. Okey. Kita tengok apa ni label apa. Okey, ni 24 mm. Okey, bila dah dapat semua sisi, dah dapat semua nilai sisi dah ada dah. Jadi bolehlah awak buat macam A. Barulah boleh buat macam A. Okey, jadi untuk D
D ada 2 kali. Ni D, ni E. F. Okey, untuk D, E, F, awak kena cari dulu apa lagi satu sisi ni. Lepas tu barulah boleh buat macam A. Okey?